Abu Lais berkata, Muhammad bin Al-Fadil meriwayatkan dengan sanadnya dari seorang penduduk Basrah berkata, ada seorang badui penternak dan ia jarang bersedekah. Tiba-tiba pada suatu hari ia sedekah kambing yang kurus kecil. Kemudian pada malam harinya ia bermimpi, seolah-olah semua kambing-kambingnya itu akan menyerang dan menanduknya. Tetapi yang kecil kurus itu membela padanya dan mengelakkan yang lain-lainnya. Dan ketika ia telah bangun berkata, demi Allah, sedapat mungkin saya akan menjadikan kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya. Lalu ia selalu bersedekah daripada kambing-kambingnya itu. Ini cerita satu orang kampung, ya. Orang kampung penternak kambing. Dan asalnya dia satu orang yang jarang bersedekah. Satu kali dia bersedekah seekor kambing yang kurus, ya, dia ternak kambing. Dan satu hari dia ternak dia sedekah satu ekor kambing yang kurus, ya. Baik. Kemudian dia bermimpi, ya, dia tidur satu hari, dia tidur dan bermimpi seolah-olah semua kambing yang lain-lain tu mari nak serang dia, ya. Mari nak tanduk dia. Cuma dia kata dalam mimpi itu dia terlihat kambing yang kurus kering itulah yang datang menyelamatkan dia dan membela dia dan mengelakkan dia daripada ditanduk oleh kambing-kambing yang lain-lain, ya. Maka mulai hari itulah dia kata, aku akan sedekahkan sebanyak mungkin kambing-kambing yang ada ini untuk jadi kawan kepada kambing yang kurus itu, ya. Ini ialah maknanya mimpi. Orang kata mimpi ni mainan tidur, tetapi mimpi orang zaman-zaman dulu, dan Nabi pun kata mimpi ni satu benda yang boleh diambil kira dan tengok keadaan, ya, dan tengok keadaan, ya. Baik. Al-Amashi dari Khaisamah dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang daripada kamu melainkan ia akan berhadapan dan bercakap langsung dengan Allah Ta'ala. Maka ia melihat ke kanan, maka tidak melihat apa-apa kecuali amal yang telah dilakukannya. Lalu melihat ke kiri, maka tidak ada apa-apa kecuali amal yang telah dilakukannya. Kemudian melihat ke depan, maka tidak melihat apa-apa kecuali api. Maka jagalah dirimu daripada api, walau dengan sedekah separuh daripada sebiji kurma, ya. Jadi Nabi kata sampai peringkat kita ni bila berhadapan dengan Allah Ta'ala, maka kita tengok kiri kanan kita, semuanya kebaikan kita, amalan kita, ya. Kita tengok kiri kanan, amalan. Bila tengok depan, ada api. Maka Nabi kata, selamatkan dirimu, wajah kamu daripada sentuhan api neraka itu, walaupun dengan separuh daripada buah kurma, ya. Kita ambil buah kurma ni, ya, kalau kita tengok kurma, orang panggil kurma Nabi, ya, kurma ajwah, kurma Nabi, semuanya ini kurma yang jenis mahal. Sebiji dia tu ialah, maknanya kita duk fikir sebiji ni berapa sen je, tapi sebenarnya sebiji sekarang ni pun agak mahal dia punya harga dia lah, ya. Letaklah kata 50 sen ke RM1 ke. Jadi dalam kes ni Nabi kata selamatkan dirimu daripada api walaupun dengan sedekah separuh daripada buah kurma. Dan kita tengok dalam riwayat yang lain dia bawa contoh apa dia? Sekeping roti, ya. Sekeping roti ni supaya orang Arab mudah faham. Sedekah sekeping roti ni tak banyak, ya. Cuma kalau kita tengok kepada Malaysia, negara kita, sedekah sekeping roti ni, kita ambil roti apa agak-agak? Gardenia. Kalau gardenia
sekeping roti tu agak-agak jatuh apa itu. Ada 20 sen lebih kurang lah letak 20 sen ke 30 sen. Jadi walaupun senilai itu, tetapi dia cukup bernilai di sisi Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi kalau kita bersedekah, yang saya selalu sebut, yang sen-sen itu kita masukkan dalam tabung. Malam nak tidur, dengan harapan sedekah ni agak-agak malam ni tak ada lah orang masuk rumah aku. Mudah je. Berapa sen? 20 sen. Kebetulan seluk-seluk poket 20 sen. Sekarang ni jenis kita pun kadang-kadang duk mikir seorang, kok ada gangguan rumah menteri, tak? Rumah menteri, rumah orang besar-besar, tak payah sebutlah nama yang kita baca dalam surat khabar. Kira-kiranya rumah dia tu takkanlah security dia tak hebat, tapi orang boleh masuk. Setakat rumah kita ni tak tahulah. Jadi caranya macam mana? Kepercayaan kita, keyakinan kita, sedekah tadi boleh menolak bala. Dekat nak tidur letak, ambil 2 shilling. Itu ajaran yang saya beritahu, yang kita boleh buat. Hak pagi itu mari-mari tu bawa RM1 ke RM5 RM10. Hak tiap malam tu ambil 10 sen ke 20 sen ke, kalau ada RM1 2 shilling je. Itulah benteng kita, dan itulah penyelamat kita di hari akhirat. Benteng penyelamat kita dalam dunia ini daripada bala, dan penyelamat kita daripada sentuhan api neraka di hari akhirat besok. Hak shilling tu jangan pandang rendah. Kita duk berasa lemah semangat nak ambil 2 shilling, kan? Berasa macam malu ke diri nak sedekah 2 shilling. Tak apa, jangan malu. Sebab 2 shilling itu kalau dikumpul satu bulan, kalau 20 sen paling common katakan RM6. RM6 ni kalau jenis konsisten lah, maknanya orang panggil istiqamah, iltizam, ada 1000 orang, tak payah banyak, 1000 ahli jemaah masjid ni, 1000, RM6 tu dia bagi cukup sebulan, bawa hak shilling tadi RM6, letak dalam tabung shilling yang kita sediakan tu. Kita dapat dah RM6,000 situ, RM6,000. Jadi kita jangan nampak kecil, benda-benda tu kecil, tapi kalau kita bersatu, kita jadi kuat. Tapi saya tidak nak mengharapkan sangat orang jemaah tu, sebab dia jemaah tu jarang sekali-sekala je dengar kita punya khutbah ke ataupun khatib khutbah. Saya harap pada tuan-tuan dia hak dengar ni, duit shilling tu tolong tolong kumpul satu tempat, cukup sebulan, isi dalam plastik, campak je dalam tong yang kita bagi tu, yang kita sediakan pada setiap hari Jumaat. Abu Lais berkata, 10 macam amal yang dapat menyampaikan manusia ke tingkat orang-orang yang baik dan darjat yang tinggi. Pertama sekali, banyak bersedekah. Jadi 10 amal yang dapat menyampaikan manusia ni ke tingkat orang baik dan darjat tinggi. Tinggi di sisi Allah, tinggi di sisi manusia. Dia tak boleh lari dah. Kalau dah tinggi di sisi Allah, manusia pun pandang tinggi pada dia. Baik, yang pertama, sedekah banyak. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, duduk bersama orang-orang yang selalu mengingatkan pada akhirat. Ni kita duduk ni macam ni, ingat akhirat. Tak apalah, lepas-lepas ni balik rumah lupa, tak apa. Ingat sekarang, tak apa dah. Tapi kalau tak mari tuan-tuan, lupa. Maknanya dalam sehari kita lupa kepada akhirat. Sembahyang ni bukan ingat sangat pada akhirat pun, tak, cuma ingat pada tanggungjawab kita. Tapi majlis ingat pada akhirat ni majlis ilmu lah. Sembahyang, puasa tu kita ingat ini tanggungjawab aku. Maknanya mari bulan Ramadan puasa, tak perasan puasa. Mari cukup waktu, maghrib ke isyak ke benda, kita sembahyang. Tapi nak ingat kepada benda-benda yang boleh mengingatkan kita pada akhirat, majlis ilmu, tazkirah dipanggil. 4, menghubungi kaum keluarga kerabat. 5, menjenguk orang sakit. Orang sakit kita pergi jenguk. Pasal apa? Bila kita jenguk orang sakit ni, kita pun perasan pada
pada diri kita, kemungkinan aku pun sakit macam dia juga. Jenis hak macam ni tuan-tuan, dia pergi jenguk orang sakit, lepas tu pula dia jenis hadir kuliah pula, insya-Allah tuan-tuan, dia akan bertemu dan dia akan menjadi manusia yang baik. Dia pergi tengok orang sakit, mari kuliah pula, kena pula ayat-ayat yang tertentu, tazkirah yang tertentu yang berkaitan dengan ingat kemati, maka masa tu dia akan ingat mati dan dia akan tambahkan amal dia. Baik. Nombor 6, kurang pergaulannya dengan orang-orang kaya yang lupa pada hari akhirat. Cantiklah ayat dia. Jangan bergaul sangat dengan orang kaya, hak jenis tak ingat ke Tuhan. Kalau rasa tak kuat kita, jangan bergaul. Tapi kalau rasa kuat dan ada niat yang baik, nak tackle dia, nak suruh dia, orang panggil kalau pun tak boleh jadi baik sangat, jadi baik pun tak apa dah. Orang panggil kategori apa dia? Baik, baik, sangat baik, terbaik, ya tak? Itu kalau dalam peperiksaan dipanggil jayyid, jayyidan, mumtaz. Jayyid baik, jayyidan sangat baik, mumtaz cemerlang. Kalau pun tak boleh sangat baik, baik pun tak apa dah. Macam saya cerita, ada satu orang kerabat, adik satu orang raja, panggil saya pergi. Walaupun bila kawan-kawan kata entah pergi, tak hanyut pun, ginilah saya pun. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat bercakap, dah diajak, bukan kita nak jumpa dia. Pergi tempat yang kita pun tak berkenan, hotel 5 bintang dengan ya Allah Rabbi, jenis orang hak duduk tu pun mana orang panggil pakai sesi belaka. 2 kali panggil, kita pergi. Tapi boleh bercakap, boleh baik, dia pun hormat kita, kita hormat dia. Habislah, dapat kita sampaikan sikit. Dah dia ada masalah kau benda, kita bagi pandangan. Mungkin sampai ketikanya ada masalah berat lagi, dia jumpa, kita pun lock terus, kita ikat terus, kata tuanku kau benda kan, tengku ke, tak ada cara lain, kemudian kembali kepada Islam. Dan memang ada satu orang kawan saya pun macam tu juga, pergi sampai maknanya kerabat itu panggil ke rumah dia, kan. Dan kawan saya tu dia duduk, dia kadang-kadang dia mari sini, dia duduk restoran saya. Mula-mula dia cerita je, saya ingat dia saja cerita je, rupa-rupanya memang betul. Mari dengan kereta nombor 1 belaka, mari ambil dia kat sini, kat restoran ni. Sekali bawa kereta ni, sekali bawa kereta ni. Satu orang adik sultan, tapi sultan lain lah, yang saya lain. Jadi mari. Dan dia kata bila dia pergi, dia kata dia tu acak kali jumpa. Kira-kira orang kaya dengan isteri dia kaya. Dia kata bila anak pergi, dia kata dia tanya bab agama, tapi agama hak dia tanya pelik-pelik. Dia kata memang free thinker. Dia kira agama dia tu, dia tok guru dia buku internet, rosak. Bila dia tanya tu terpaksa argue, kena bagi hujah logik. Jadi ini maknanya pergaulan dengan orang kaya, tetapi ada tujuan, ada hadap, ada aim kita. Apa dia? Nak suruh dia jadi baik. Jadi kalau macam tu tak apa. Banyak berfikir tentang bagaimana keadaannya kelak. Banyak fikir macam mana keadaan masa depan. Nak mati, paling tidak gini je, fikir ke mana mati besok. Kena banyak bayangan tuan-tuan, bayang lagu mana mati besok. Sakit setara mana. Dan apa yang boleh meringankan kesakitan itu. Kalau Nabi pun sampai peluh orang panggil, sakit, maka kita pun kena mikirlah tentang kesakitan itu. Dan nak mengurangkan kesakitan itu ialah iman kita kepada Allah, amalan dan sebagainya. Malaikat maut pun bila dah semua mati, Tuhan tanya dia, siapa lagi yang tak mati? Dia kata aku. Akhir sekali malaikat maut pun nyawa dia dicabut. Masa nak cabut nyawa dia, dia kata, kalaulah dia kata aku tahu sakitnya mati ni, dia kata nak cabut nyawa, dia kata nescaya, dia kata aku akan orang panggil menghormati mana-mana siapa yang nak mati tu. Cara cabut tu maknanya biar cermat sikit. Dia pun sendiri sakit mati.
tu maknanya benda yang pertama yang kita kena ingat. Duduk dalam kubur itu cerita lain pula. Cerita kubur dalam kubur ni pun satu hal juga. Ada cerita yang jenis orang panggil tak ada kena mengena kita, aku baik dah. Tapi siapa dia yang tak baik? Anak aku, bini aku tak baik. Semuanya itu menyebabkan aku jadi kena. Dalam dunia ni pun tuan-tuan, bab-bab lagu ni, kalau kita kata tak akan berlaku lagu tu, dalam dunia ni pun kita nampak dah macam baru ni hak kena tembak, kan, hak kena bom, hak nak apa ni yang kena bom itu orang tak ada kena mengena pun, cuma ada kena mengena dengan kawan tu katanya, kata saksi yang dekat dengan rumah tu, dia cerita kat saya sendiri, lebih kurang 3 biji rumahnya. Kawan tu baru pindah situ, ada saudara mara pergi rumah dia. Jadi orang boleh jadi nak attack kawan tu yang baru pindah tu, tapi kena kat saudara tu. Lebih kurang gitulah tuan-tuan, kan? Lebih kurang dia cerita dalam kubur lagu tu juga, Tapi cerita dalam kubur ni bukan terkena memang, kita cuai terhadap anak isteri kita, kita kena, itu confirm, tak tersilap. Tuhan tak tersilap, yang itu tersilap, tertakdir begitu jadinya. Nombor 8, kurang angan-angan dan banyak ingat akan mati. Lebih kurang macam tadi juga. Banyak diam dan sedikit bercakap, dan 10-nya bertawaduk dan memakai pakaian yang sederhana, dan cinta kepada orang-orang miskin, dan mendekati anak-anak yatim dan mengusap kepala mereka. Nombor 10 ni pun kita kena jadikan amalan kita. Tawaduk. Cara nak tawaduk ni maknanya pertama ialah nak pakai apa pun terpulang lah. Yang keduanya, sayang kepada orang miskin, jumpa dia. Kalau jumpa dia ni jangan pandang rendah, jumpa orang miskin ni jangan pandang rendah. Kalau ada RM5 dah bagi, Jumpa anak yatim pun macam tu juga, Tuan-tuan akan tengok satu kepuasan, semacam kepuasan, kalau bagi banyak dia akan jadi kepuasan tu sebulan. Kalau tolong orang, tak? Tolong orang hak susah, tengah-tengah susah tu berasa puas hati. Tuhan bagi lapang dada. Lapang dada ni lah yang menyebabkan kita punya temperature darah tinggi ke apa dia turun. Hak jadi darah tinggi naik apa benda ni, dia itulah dia masalah tu, tension, termasuk maknanya bala yang kencing manis yang kita ramai ada, kan. Cuma akhirnya nak cerita kencing manis sikit, nak kait dengan sedekah, kan. Sedekah tiap hari tu boleh mengelakkan bala. Kencing manis ni saya ada terbaca satu artikel, ia kedak tak tahulah tuan-tuan, mungkin ada doktor boleh mengesahkan. Orang kata kencing manis ni akibat dia lemah tenaga syahwat orang lelaki. Wallahualam betul ke tak? Tetapi kajian menyatakan bahawa lemahnya benda tu, dia kata bukannya duduk pada kencing manis. Wallahualam, tetapi duduk dia akan berlaku setelah makan ubat yang mengandungi drug ataupun dadah. Ya ke tak, wallahualam. Maka orang yang ada kencing manis tu boleh perhati betul ke tak benda tu, Maknanya juga kalau ada yang terkena kencing manis, ala kadar ambil drug itu untuk nak maintain, tapi cuba cari dipanggil rawatan alternatif yang lain, supaya orang panggil kesegaran orang lelaki itu adalah, tetapi kalau ambil benda tu berlebihan, memang dia akan efek kepada kehebatan orang lelaki tu. Wallahualam betul ke tak, itu satu penemuan. Kalau rasa betul, maknanya tuan-tuan kena itulah, maknanya kurangkan sikit benda tu, makan ubat yang hospital tu, maknanya agak tinggi sangat makan. Kalau time agak okey, maintain, cuba dapatkan benda-benda lain. Ada benda-benda lain yang tak melibatkan ubat pun ada, ada. Itu maknanya insya-Allah ke depan tu saya akan beritahu kalau teringat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah.